Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua bangsa mekanika. Hari ini abang baru keluar daripada hutan nak review sebuah SUV yang paling pelik dalam dunia. Dunia moden ni tak ada dah SUV yang reka bentuk dia macam ni. Hari ini saya nak review bersama dengan Abang Beras. Dia akan datang sekejap lagi. Kita nak review kan? Dah kenapa tak boleh cakap dah ni? Tepi lah. Tak apa. Saya akan review seorang. Okay, hari ni kita nak bercerita pasal Toyota FJ Cruiser. Kalau daripada segi sejarah, FJ Cruiser ni dia berasal daripada FJ40, Land Cruiser yang betul-betul original tahun 1940-an, 1950-an dulu. Selepas itu, FJ Cruiser dia dah jadi macam Land Cruiser Prado, dah jadi Cygnus, dah jadi Lexus LX, 570, semua tu dah jadi mewah. Tetapi Toyota dia kekurangan satu produk yang memang core dia masa dia mula-mula nak buat 4x4 dulu. Mana produk yang memang hardcore untuk 4x4? Jadi inilah dia. Pada 2007, Toyota decide untuk buat semula FJ Cruiser yang berkonsepkan macam FJ40 masa asal dia orang buat 4x4 dulu. Maka terlahirlah ini. SUV yang paling pelik di dunia, Toyota FJ Cruiser. Salah satu cara dia nak kekalkan imej FJ40 yang asal tu, dia gunakan balik logo Toyota. Kalau kita perasan, logo-logo Toyota baru semua dah pakai T. Tapi FJ Cruiser dia masih tulis Toyota. Kemudian, ni kita tengok ni, cermin dia ni. Cermin ni salah satu ciri yang menarik sebab walaupun dia ada side mirror, dia tetap ada fender mirror. Fender mirror ni untuk apa? Ni untuk tengok dekat bahagian tepi sini dan untuk tengok bahagian depan sini. So driver senang, dia boleh nampak kat depan. Paling pelik sekali pada kereta ni ialah wiper dia. Ini satu-satunya kereta dalam dunia yang ada 3 wiper. Sebab apa dia buat? Sebab cermin dia panjang ke sana, lebar, tapi dia rendah. Dia terpaksa gunakan 3 wiper kecil untuk sapu semua cermin dia. Dan kalau kita perasan dengan trend SUV terkini, dia ada cladding. Tapi yang ini dia datang dengan rim yang memang gayanya memang off-road. Sebab dia ada 6 lubang. Sama macam truck pickup, sama macam Fortuner. Dia tidaklah sama macam SUV biasa, macam Harrier, macam RAV4, 5 lap. Dia ada 6 lap. Sebagai untuk menepati syarat sebuah SUV, dia kena buat 4 pintu. Sebab memang sejarah telah membuktikan SUV 2 pintu selalunya gagal dan memang jarang dapat dijual dengan jumlah yang bagus lah. Jadi FJ Cruiser ni dia macam mana pun dia nak reka 4 pintu. Cuma masalah dia bila dengan dia punya wheelbase macam ni, dia terhad sangat pintu dia nak letak. Jadi untuk buat 4 pintu juga, dia terpaksa buat pintu yang unik lah macam ni. Jadi dia full size pintu untuk bahagian depan dan mini size untuk pintu bahagian belakang. Yang mana kita kena buka macam RX-8, macam Rolls Royce pun ada jugalah. Kalau kita tengok design dalam kereta ni, memang dia design untuk nampak macho, ganas, robust, nampak lebih ke arah off-road. Kalau kita tengok dia punya design dashboard contohnya kan. Dashboard dia ni sebenarnya like 90 darjah tinggi berbanding dashboard kereta biasa. Tetapi walaupun dia reka dengan macam ni, ada benda yang tak kena. Okey, contoh saya tunjukkan ni, dia punya pintu. Dashboard dia nampak straight, tinggi. Tapi tiba-tiba dekat pintu dia, design dia macam tak kena, tak blend dengan dia punya dashboard. Bahagian yang menarik juga, ni dekat bahagian sini. Kalau kita tengok dia punya gear knob ni, dia punya design dia gear knob ni memang sangat pelik lah. Tapi Toyota cuba untuk membuatkan design ni kelihatan maskulin, kelihatan lelaki, kelihatan lebih ganas, lebih rugged. Dia punya ni, dia punya gear knob, dia punya handbrake lever. Ciri unik lain ialah aircon ni. Aircon ni nampak macam biasa kan, tapi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, switch dia ya ampun besarnya. Tengok jari saya, almost penuh satu jari penunjuk kat sini. Nampak? Dia punya button ni, ketiga-tiga ni, dia punya aircon ni memang sangat-sangat besar dia punya switch dia. Saya tak pernah lagi jumpa lah kereta switch aircon besar macam ni. Salah satu rekaan yang unik pada FJ Cruiser ni ialah kedudukan cermin depan dia. Nampak tak? Tangan saya tak boleh sentuh pun cermin depan dia. Jauh. Cermin dia memang kedudukan tegak dan jauh. Bila dia design macam ni, dia menyebabkan ni, sun visor ni. Sun visor ni tidak cukup untuk menutup bahagian tepi. Depan dia cukup. Okey, cuba bayangkan dia tutup bahagian tepi. Cuma tak cover sampai suku pun dia punya cermin ni kan. Jadi apa yang Toyota buat, dia tambah lagi satu
sun visor dekat sebelah sini. Barulah kita boleh block matahari dekat sebelah tepi. Bijak sebenarnya dia orang ni. Okey, walaupun kereta ni masa masuk dia recon dulu mahal, 200 lebih, almost 200 kan. Tapi sebenarnya kereta ni dibina tidaklah untuk market yang up market. Dia bina untuk market yang biasa. Dia lebih kepada untuk kelasakan, untuk macam FJ40 yang dulu kan. Kalau kita tengok material dashboard dia sangat biasa, plastik-plastik biasa. Kalau kita tengok dia punya steering, dia balut dengan kulit biasa. Kalau kita tengok dekat konsol dia semua memang cheap plastik lah. Senang cerita, hard plastik. Even dekat seat dia semua pakai fabric. Apa variant pun semua pakai fabric. Tak tahulah sebab saya memang tak pernah jumpa seat yang ada pakai leather. Even seat dia pun kalau kita tengok tak boleh adjust pakai elektrik pun. Dia semua manual. Sebab kereta ni adalah dicipta untuk basic, untuk asas untuk orang masuk 4x4, untuk masuk off-road. Itulah tujuan FJ Cruiser ni dibuat. Sekarang kita tengok dekat ruang belakang dia. Okey, sekarang ni seat depan ni saya dah set untuk saya duduk lah. Saya 178 cm. So bila saya duduk kat belakang, inilah kedudukan dia. Kalau kita tengok, memang legroom memang tak ada sangat lah. Headroom masih banyak. Inilah kelemahan bila dia buat pintu jenis macam ni. Jadi kedudukan belakang ni memang sangat tidaklah besar sangat lah. Just nice lah. Kalau orang terlalu tinggi memang sangat tak selesa lah. Lagi satu, cermin belakang dia ni, dia tak boleh diturunkan. Bila kita tutup, kita akan rasa claustrophobic lah duduk kat belah belakang ni. Dia ada lagi satu kompartmen barang dekat atas meter ni, iaitu kat sini. Bila kita tekan dia naik. Sepatutnya dia stay ni mungkin klip dia dah patah dah kot. Disebabkan design ni SUV off-road, kalau kita tengok memang tayar dia duduk dekat sini. Dan itu menjadikan belakang dia berat. Bila berat, nak buka pintu susah. Bila nak buka pintu susah, kenalah ubah cara nak buka pintu. Instead of buka ke atas macam biasa, dia buka ke tepi. Alamak, terkunci pula. Sekejap, kita buka dulu. Buka dia macam ni. Okey, macam mana pula kalau kita parking dekat bukit, dekat tempat tinggi contohnya kan? Toyota ni bijak. Daripada pintu ni boleh bergerak, dia letakkan satu latch dekat sini. Jadi ini untuk lock. Jadi pintu tak boleh bergerak lah. Jadi bila untuk tutupkan dia, tekan balik dan pintu tu boleh tutup. Bijak kan? Katakan ada halangan bila masa kita nak buka pintu ni. Dia ada lagi satu cara untuk kita buka pintu supaya dapat akses barang kat dalam tu dengan senang. Iaitu buka kat sini, unlock dia dan kaca ni boleh terbuka. Walaupun dekat cermin depan dia ada 3 wiper dan mungkin duit untuk membangunkan projek wiper ini telah habis di bahagian depan, jadi bahagian belakang ni kena anak tiri sikit lah. Dia punya wiper dia sejengkal je kot, kecil je wiper dia, kesian. Sebab duit dah habis, dia buat wiper kecil kat belah belakang ni. Tapi dia boleh sapu semua cermin dia, jangan bimbang. FJ Cruiser ni dia datang dengan satu spek enjin saja, iaitu 4 liter V6. Dia ada lebih kurang 250 horsepower. Dia memang ada satu spek, tetapi ada 2 transmission, sama ada manual 6 speed ataupun auto 5 speed. Tapi enjin ni bukanlah enjin yang terlalu canggih. Tak ada, enjin ni sangat basic. Dia bagi kepada buyer tu supaya enjin ni senang jaga. Enjin yang macam kalau kita ingat dulu Land Cruiser dia ada 1KZ 3 liter. Lebih kurang begitulah sifatnya enjin ni. Jadi dia tidak masuklah dengan berbagai-bagai elektronik, dengan berbagai-bagai driving assist. Tak ada. Ini adalah enjin yang sangat asas, yang memang direka untuk tahan lama dan tahan lasak. Jadi itulah saja untuk hari ini, kita review Toyota FJ Cruiser. Kereta ni memang kita boleh consider sangat unik, reka bentuk dia sangat lain daripada yang lain, tetapi dia tidak berjaya. Sebab apa? Sebab dia dah diberhentikan pengeluaran dia pada 2017. Dia tak ada dah model second generation dia. Sebabnya dia keluar, bagi saya lah, dia keluar terlalu awal. Dia terlalu awal sampaikan orang belum bersedia untuk menerima konsep-konsep 4x4 macam ni. Dan ni kenapa ni? Jangan lupa subscribe dan tekan butang. Butang apa benda? Loceng kat bawah tu. Oh boy, banyak pula cakapnya. Tadi suruh cakap tak mau. Jadi itulah dia tuan-tuan, kereta yang kita review pada hari ini. Kereta yang saya rasa agak berbaloi dibeli pada harga second hand sekarang sekitar RM100,000, RM100,000 lebih sikit atau mungkin RM90,000. Memang ia adalah 4x4 yang sudah tidak ada lagi pilihan seumpamanya di dalam pasaran Malaysia pada hari ini.